Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai, Cikgu Asra di sini. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua sihat walafiat dan bersemangat untuk mempelajari tajuk hari ini. Tajuk yang akan cikgu kongsikan pada hari ini ialah panjang, jisim dan isi padu. Sebelum itu, mari kita lihat apa yang akan kamu pelajari. Hari ini, kamu akan belajar menyelesaikan masalah harian berkaitan panjang, jisim dan isi padu cecair. Pastikan kamu sudah bersedia dengan buku teks, buku catatan dan alat tulis. Jom kita mulakan. Kamu masih ingat lagi apa itu panjang? Apakah unit ukuran bagi jisim? Bagaimana kita mengukur isi padu cecair? Bagus. Kamu masih lagi ingat. Baik, mari kita imbas kembali. Panjang ialah jarak antara dua titik di sepanjang garis lurus dan diukur dalam kilometer, meter, sentimeter dan milimeter. Alat seperti pembaris dan pita ukur digunakan untuk mengukur panjang. Sekarang, mari kita lihat jisim. Jisim ialah kuantiti jirim dalam sesuatu objek dan diukur dalam kilogram dan gram. Jisim boleh diukur menggunakan mesin timbang berat. Sekarang pula isi padu cecair. Isi padu ialah kapasiti atau muatan cecair yang terdapat dalam sesuatu bekas. Kita boleh mengukur jisim dalam unit liter dan mililiter. Cuba kamu lihat apa yang Jeffrey dan Sam katakan. Jeffrey, BMI saya 22.0. Saya perlu menurunkan berat badan saya. Sam pula, BMI saya ialah 18.2. Berat badan saya ideal. Boleh kamu beritahu apa itu BMI dan cara mengiranya? Ya, betul. BMI ialah Body Mass Index ataupun indeks jisim badan. Kamu perlukan berat dan tinggi untuk mengukur BMI. Berdasarkan panduan BMI, kamu boleh lihat Sam memiliki berat badan yang sesuai dengan tingginya. Manakala Jeffrey pula mempunyai berat badan yang lebih dan perlu mengurangkan beratnya. Kamu pun boleh mengira BMI dan lihat kamu berada di kategori mana supaya boleh memiliki berat badan yang ideal dengan tinggi kamu. Jadi, di sini kamu boleh lihat perkaitan antara jisim badan dan tinggi. Sekarang, mari kita lihat contoh yang pertama. Anis membeli sebuah kotak hadiah berbentuk kubus. Apabila dia mengisikan beberapa buah kotak hadiah yang sama saiz ke dalam kotak P, jumlah jisim kotak menjadi 4/2/5 kilogram. Hitung jisim kotak P yang kosong dalam kilogram. Nyatakan panjang, lebar dan tinggi kotak P itu. Bagi soalan ini, kita perlu mencari jisim, panjang, lebar dan tinggi kotak P. Jom kita lihat satu persatu cara mengira jisim kotak yang kosong. Kamu masih ingat lagi
2/5 kilogram adalah bersamaan dengan berapa gram? Ya, bagus. Jawapannya ialah 400 gram. Betul, 2/5 dalam 1000 gram adalah 400 gram. Jadi, jisim kotak P selepas diisi dengan beberapa kotak hadiah menjadi 4,400 gram. Sekarang kita perlu cari jisim kotak P yang kosong. Maka kita perlu bahagi jisim kotak P iaitu 4,400 gram dengan kotak berjisim 500 gram. Kamu boleh cuba mengira dan beri jawapannya. Jawapannya ialah 8 buah kotak dan kita mempunyai baki sebanyak 400 gram. Soalan minta kita cari jisim kotak P yang kosong. Maka jawapannya ialah yang baki iaitu 400 gram. Tetapi ingat, kita diminta beri jawapan dalam kilogram. Jawapannya ialah 0.4 kilogram. Mungkin antara kamu yang akan tanya, kenapa cikgu jawapannya yang baki itu? Ini kerana sebanyak 8 buah kotak boleh diisi dalam kotak P. Jisim 8 buah kotak itu adalah bersamaan 4,000 gram. Di mana terdapat perbezaan sebanyak 400 gram antara jisim kotak P yang berisi dengan jisim kotak-kotak yang diisi. Cikgu harap kamu semua faham. Mari kita beralih ke soalan seterusnya. Sekarang kita perlu mencari panjang, lebar dan tinggi kotak P. Kita tahu bahawa 8 buah kotak yang mempunyai panjang, lebar dan tinggi iaitu 6 cm boleh diisi dalam kotak P. Maka, seperti rajah yang ditunjukkan, kita boleh mengatur 8 buah kotak dalam kotak P. Jadi, panjang, lebar dan tinggi kotak P ialah 12 cm. Ada antara kamu yang akan bertanya kenapa panjang, lebar dan tinggi mempunyai ukuran yang sama iaitu 12 cm? Bagus. Seperti yang kita ketahui, permukaan kubus adalah sama. Setakat ini, cikgu harap kamu semua boleh mengikut apa yang diajar. Jom kita beralih ke contoh seterusnya. Puan Mira mengisi 45 liter petrol dan memulakan perjalanannya ke Kuantan. Selepas memandu 427.5 kilometer, petrol kereta telah habis. Jika beliau memandu dengan kelajuan yang sama, berapa kilometer lagi boleh dipandu oleh Puan Mira dengan 10 liter petrol yang diisi? Cikgu rasa kamu sudah ada gambaran dan idea untuk mencari kilometer yang dipandu oleh Puan Mira. Pertama, dengan 45 liter petrol, Puan Mira boleh pandu sejauh 427.5 kilometer. Sekarang, kita perlu tahu berapa kilometer Puan Mira boleh pergi dengan 1 liter petrol. Maka, kita perlu bahagi 427.5 kilometer
dengan 45 liter petrol. Baru kita mengira berapa kilometer lagi boleh dipandu oleh Puan Mira sekiranya beliau mengisi 10 liter petrol dengan mendarab 10 liter. Di sini, kita tidak perlu menggunakan nombor bernilai besar untuk membuat operasi bahagi dan darab. Maka, kita boleh mempermudahkan nombor-nombornya. Seperti kita tahu, nombor 10 dan nombor 45 boleh diperkecilkan dengan bahagi 5. Jadi, kita kecilkan 10 kepada 2. Kemudian, 45 kepada 9. Sekarang, kita boleh bahagi 427.5 kilometer dengan 9. Jawapannya ialah 47.5 kilometer. Seterusnya, jawapan itu didarabkan dengan 2. Jadi, jawapannya ialah Puan Mira boleh memandu 95 kilometer lagi dengan 10 liter petrol. Baik, dalam soalan begini, jangan lupa untuk mempermudahkan nombor jika boleh. Sekarang, cikgu beri soalan untuk menguji minda kamu. Jika Puan Mira isi 5,000 mililiter petrol sahaja, berapa kilometer lagi boleh dipandu oleh beliau? Cuba jawab soalan ini. Wah, betul! Jawapannya ialah 47.5 kilometer. Tahu kenapa? Ya, 5,000 mililiter adalah bersamaan dengan 5 liter. Ia adalah separuh daripada 10 liter. Jadi, separuh daripada 95 kilometer ialah 47.5 kilometer. Cikgu harap kamu masih lagi bersama cikgu. Jom kita lihat contoh seterusnya. Chef Azlin ingin menyediakan bubur untuk tetamunya. Beliau melarutkan 240 gram gula ke dalam bekas M. Hitungkan jisim gula dalam gram yang perlu dilarutkan ke dalam bekas N supaya kedua-dua bekas mempunyai kepekatan air yang sama. Bubur dalam bekas M ialah 1.5 liter, manakala bekas N terdiri daripada 400 mililiter bubur. Cikgu nak mengajar 2 kaedah untuk mencari jawapan bagi contoh ini. Jom. Soalannya adalah mencari jisim gula yang perlu dilarutkan dalam bekas N dengan syarat kepekatan bubur adalah sama seperti dalam bekas M. Pertama, kita harus menukar unit liter kepada mililiter. Seperti kita tahu, 1.5 liter adalah sama dengan 1,500 mililiter. Maka, untuk bubur 1,500 mililiter, 240 gram gula digunakan. Kita boleh kecilkan nombor tersebut dengan membahaginya dengan 10. Apabila 1,500 mililiter dibahagi dengan 10 menjadi 150 mililiter.
Seterusnya, 240 gram dibahagi 10 menjadi 24 gram. Jika kita lihat soalannya, iaitu hitung jisim gula yang perlu dilarutkan dalam 450 ml bubur, maka kita boleh menjadikan 150 kepada 450 dengan mendarab dengan 3. Begitu juga dengan 24 gram. Darab 3 ialah 72 gram. Jadi, jawapannya ialah jisim gula yang perlu dilarutkan dalam bekas N ialah 72 gram. Baik, kita lihat kaedah seterusnya. Jika 1,500 ml memerlukan 240 gram gula, sekarang kita perlu cari jisim gula yang diperlukan untuk 1 ml. Seperti contoh-contoh sebelumnya, kita boleh mendapat jisim gula dengan 1 ml dengan membahagikan 240 gram dengan 1,500 ml. Seterusnya, bagi 450 ml pula, kita perlu darab dengan 450. Di sini pun seperti contoh sebelum, kita kecilkan nombor sebelum membuat operasi darab dan bahagi. Pertama, kita boleh potong angka kosong. Kemudian, 15 dan 45 boleh dibahagikan dengan 15. Jadi, 15 bahagi 15 ialah 1. Dan 45 bahagi 15 ialah 3. Sekarang, nilai nombor sudah menjadi kecil. Senang untuk kita selesaikannya. Baru kita darab 24 dengan 3. Iaitu, kita akan dapat 72. Jawapannya, 72 gram gula. Di sini, kamu boleh lihat kedua-dua kaedah memberi jawapan yang sama. Jadi, kamu boleh memilih salah satu kaedah yang difikirkan mudah dan boleh difahami. Cikgu harap kamu boleh faham apa yang dibincangkan tadi. Sekarang masa untuk uji minda. Jika sebanyak 72 gram gula diperlukan untuk menyediakan 450 ml bubur, berapakah air sirap dalam mililiter yang diperlukan untuk menyediakan bubur yang sama kuantiti? Cuba kamu jawab soalan ini. Wah, pandainya semua. Betul, jawapannya ialah 72 mililiter. Tahu kenapa? Ya, bagus. Ini kerana 1 gram adalah bersamaan dengan 1 mililiter. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi pengajaran dan pembelajaran, mari cuba beberapa soalan. 200 mililiter air kopi tanpa gula adalah sama dengan 0 kalori. Apabila 5 gram gula ditambah ke dalam minuman kopi itu, ia membekalkan 25 kalori. Encik Lee mendapat 10 kalori apabila minum
200 mililiter kopi itu. Hitung jisim gula dalam gram yang ditambah ke dalam minuman tersebut. Jom kita cuba selesaikannya. Bagus. Jawapannya ialah 2 gram betul. Bagi soalan ini, kita perlu hitung jisim gula untuk 10 kalori yang diperolehi oleh Encik Lee selepas minum 200 ml air kopi. 25 kalori diperolehi daripada 5 gram gula. Sekarang, kita harus kira jisim gula untuk memperolehi 1 kalori, iaitu dengan membahagi 5 gram dengan 25 kalori. Semua masih ingat contoh-contoh sebelum ini? Baik. Bagi mencari jisim gula untuk 10 kalori, kita perlu darab dengan 10 kalori. Sebelum buat operasi bahagi dan darab, kita perlu permudahkan nilai nombor-nombor. Jadi, selepas mempermudahkan nombor, jawapan yang kita dapat ialah 2 gram. Cikgu harap kamu semua dapat jawapan yang betul. Jom kita ke soalan seterusnya. Berdasarkan rajah di bawah, bandar A, B, C dan D terletak di sepanjang jalan yang lurus. Jarak AB sama dengan jarak CD. Jarak BC adalah 4 kali jarak AB. Perjalanan dari B ke C menggunakan 3 liter petrol. Berapakah isi padu petrol dalam liter yang diperlukan untuk perjalanan dari A ke D melalui B dan C? Cuba selesaikan dulu sebelum kita lihat jawapannya. Kamu sudah menjawab? Bagus. Jom kita lihat jawapannya. Jawapan bagi soalan ini ialah 4.5 liter. Tahniah kepada semua yang dapat jawapan yang betul. Mari kita lihat kenapa jawapan 4.5 liter. Soalan minta kita mencari jumlah petrol yang diperlukan untuk perjalanan dari bandar A ke bandar D. Di sini kita perlu hitung jumlah jarak dari A ke D dahulu. Berdasarkan soalan, jarak dari B ke C ialah 4 kali jarak AB. Maka jarak AB ialah 30 km di mana kita membahagi 120 km dengan 4. Jarak AB sama dengan CD. Jadi, jumlah jarak dari A ke D ialah 180 km. Sekarang, kita boleh menghitung petrol yang diperlukan bagi perjalanan sebanyak 180 km. Pertama, 120 km memerlukan 3 liter petrol. Oleh itu,
untuk mencari petrol bagi 1 kilometer, kita perlu membahagi 3 liter dengan 120 kilometer. Seterusnya, kita perlu hitung jumlah petrol bagi jarak 180 kilometer dengan mendarab 180 kilometer. Masih ingat lagi? Sebelum menyelesaikan, perlu permudahkan nombor-nombor. Kita potong angka sifar dahulu. Kemudian, boleh memperkecilkan 3 dan 12 dengan membahagi dengan 3. Seterusnya, 4 dan 18 diperkecilkan dengan membahagi 2. 9 bahagi dengan 2 ialah 4.5. Jadi, jawapannya ialah 4.5 liter. Macam mana? Okey. Seronok? Kamu ingat lagi apa yang telah kita pelajari? Di akhir pelajaran, sebenarnya kamu telah menyelesaikan masalah harian yang melibatkan panjang, jisim dan isi padu cecair. Itu sahaja buat kali ini. Kita jumpa lagi di lain masa dengan tajuk yang lain pula ya. Bye!